Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para penonton yang dikasihi sekalian, kita sambung dengan episod keempat bersama dengan saya, insya-Allah, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam episod yang lalu kita tengok Nabi satu orang yang berdikari daripada kecil, ambil berat. Muhammad bin Abdullah melihat keadaan Abu Talib dan dia Rasulullah mula belajar untuk berniaga daripada umurnya 9 tahun ataupun 12 tahun. Kemudian tuan-tuan, macam yang saya sebut dalam episod yang lalu, ketika berusia belasan tahun sebelum baligh lagi, Rasulullah SAW juga mengembala kambing. Dan perkara ini disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis sahih, "Ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam." Tidak ada seorang Nabi pun kecuali mereka mengembala kambing. Banyak di kalangan Rasul mengembala kambing. Maksudnya Allah SWT menyusun program ini, satu bentuk tarbiyah ini kepada para Rasul. Saya yakin pasti program ini mempunyai banyak hikmah dan juga kesan kepada kehidupan bakal Rasul, kerana yang menyusun dan menentukan ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kambing ni dia binatang yang dia nakal, dia tak ikut arahan, dia lemah. Maksudnya kalau kita tendang dia pun dia tak boleh memudaratkan kita, dan kita mampu untuk memudaratkan dia dengan mudah. Jadi kalau nak jaga jenis binatang kambing ini perlu kesabaran, sebab dia lemah tetapi dia nakal. Benda ini saya tak menghurai panjang, tetapi saya sangat yakin apabila salah satu daripada proses tarbiyah yang Allah sendiri tetapkan kepada para Rasul ialah mengembala kambing. Jadi tuan-tuan yang ada sekolah kan, tahfiz ke ataupun ustaz-ustaz rawatan, ustaz serenti dan sebagainya, biar para pelatih dan peserta yang duduk dalam satu tempat itu boleh kita terapikan ataupun kita latih dengan mengembala kambing yang setentunya saya yakin mempunyai banyak kelebihan dan rahsia di situ. Jadi saya mohon maaf, saya hurai agak lebih sikit di situ. Jadi Nabi sebut banyak Rasul yang mengembala kambing. Sahabat tanya, "Wa anta ya Rasulullah? Kamu pun dulu kecil-kecil mengembala kambing ke?" Nabi kata, "Ya. Aku pun dulu mengembala kambing." Jadi Nabi mempunyai banyak pengalaman. Nabi mengembala kambing di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar waktu Nabi sampai umur 6 tahun tu. Kemudian Nabi juga mengembala kambing ketika Nabi berumur belasan tahun sebelum Nabi baligh. Kata Nabi, "Ala qararid wa kuntu ar'al ghanam ala qararid." Dan aku dulu juga pernah mengembala kambing. Dan kata sebahagian para ulama muhaddisin, qararid itu adalah jamak qirat, iaitu sejenis mata wang pada zaman itu yang digunakan ketika itulah. Mata wang yang kecil lah waktu itu. Okey, itu pandangan sebahagian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesar sebagai satu orang yang berdikari, kerja sendiri. Dia tahu dia orang susah, dia tahu dia tak ada mak, dia tak ada ayah, dia tumpang di rumah pak menakan dia. Nabi tak duduk saja habis duit main PUBG, main Mobile Legend. Nabi bekerja sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah Allah mentarbiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula tuan-tuan sekalian, perkara kedua yang saya nak sebut dalam episod yang keempat ini, iaitu Allah menjaga Nabi.
ya'simuhu Allahu tabaraka wa ta'ala ismatan min sirarihi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil lagi Allah Taala menjaga Rasulullah daripada perkara-perkara yang tak elok yang berlaku dalam masyarakat Quraisy, antaranya zina, yang kuat menindas yang lemah, yang berkuasa menindas yang tak ada jawatan, hilang amanah, ketika itu minum arak, sembah berhala. Allah SWT menjaga Rasulullah SAW. Nabi tak sentuh arak, Nabi tak berzina, Nabi tak menyembah berhala bahkan. Dan Nabi pernah ceritakan benda tu, bahawa Nabi pernah mendengar suara riuh rendah, orang Mekah buat pesta, maka Nabi teringin nak pergi tengok, tetapi Nabi dimengantukkan oleh Allah, ditidurkan oleh Allah. Bila Nabi bangun, lepas dah selesai dah, pesta tu pun dah habis dah. Begitulah kata Rasulullah, Allah menjaga beliau sejak daripada kecil. Nabi tak pernah terjerumus dengan kerja-kerja yang keji yang dilakukan oleh sebahagian penduduk Mekah. Kemudian selain daripada itu, yang ketiga saya nak sebutkan bahawa Rasulullah juga terlibat dengan beberapa peperangan. Antaranya ketika Nabi berusia 15 tahun, berlaku perang di antara Quraisy dan Bani Qais wa Ailan. Bani Qais, perang di antara Quraisy dan Bani Qais. Waktu tu Nabi umur 15. Perang tu bernama Harbul Fijar. Harbul Fijar. Dan kata Rasulullah, aku menyertai peperangan tu. Ni Nabi cerita lepas tu lah. Nabi cerita kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nabi cerita bahawa baginda pernah menyertai peperangan itu. Wa kana yanbulu ala a'mamihi. Nah, tugas Nabi ketika itu ialah Nabi mengutip panah dan juga tombak. Perang ni tuan-tuan, kalau orang yang penakut, semoga Allah Ta'ala tidak jadikan kita, saya dan kita semua di kalangan yang penakut. Perang ni satu suasana yang begitu mengerikan dan menggerunkan. Sebab dia mati. No? Tak ada belas ihsan. Pihak musuh, dia tak ada belas ihsan. Dia nak main tengok, dia nak tengok budak, lepas tu dia nak maafkan, tidak. Dalam usia tingkatan 3 tu, Nabi masuk perang. Yang mana perang ni, kita dengar gendang perang tu dah membuatkan, gendang perang dan bilangan musuh yang ramai sudah membuatkan pasukan lawan boleh tarik diri daripada medan peperangan. Itu gerunnya perang. No? Maka, bila Nabi sebut dia menyertai perang besar, Quraisy ada satu kabilah yang besar ketika itu. Quraisy ni kabilah yang besar. Di bawah dia ada banyak lagi kabilah lain yang kecil-kecil. Dan dia berperang dengan Bani Qais, Ailan. Dan Bani Qais ni juga satu kabilah yang besar. Dan Nabi selamat dalam perang tu. Walaupun Nabi bertugas untuk kutip panah dan anak-anak panah dan juga tombak, dan diberikan kepada bapa-bapa saudara dia untuk dilontar dan digunakan kembali untuk memanah pihak musuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, begitulah zaman muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menginjak kepada umur 20-an, sampailah kepada umur 25, berlakulah satu peristiwa yang sangat menarik, perkahwinan Rasulullah SAW dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatuna Khadijah adalah seorang janda yang kematian suaminya bernama Abu Halah. Kemudian pada satu hari Sayyidatuna Khadijah ini mengumumkan untuk menghantar barang dagangan dia ke Syam, dan dia memerlukan beberapa orang pegawai yang mahir dalam perniagaan, selok-belok perniagaan, urus barang, urus jual beli, nak parking di mana, nak tak di mana, nak bayar sewa dengan siapa, macam mana nak negotiate dengan orang untuk dapatkan supplier, macam mana nak. Jadi Sayyidatuna Khadijah ketika itu, tuan-tuan, dia bukan peniaga biasa tau. Dia adalah seorang jutawan besar di kota Mekah. Disebutkan dalam beberapa kitab sirah yang besar bahawa kekayaan Sayyidatuna Khadijah mencapai 1/10 daripada kekayaan penduduk kota Mekah. Ni jutawan besar ni, wanita ni. Tetapi
Sayyidah Khadijah sangat terkenal sebagai seorang wanita yang bermaruah, yang jaga kehormatan diri dia. Dia tak tergedik-gedik di depan di dalam media sosial, memperagakan tubuh badan untuk melariskan barang jualan. Tidak. Sayyidah Khadijah terkenal di kota Mekah sebagai seorang jutawan wanita yang walaupun janda ketika itu, tapi seorang yang sangat bermaruah, menjaga etika, berprinsip. Maka Sayyidah Khadijah dipinang oleh lelaki-lelaki hebat di kota Mekah. Antaranya Abu Talib pernah meminang beliau, tetapi ditolak. Orang-orang hebat yang kacak juga, yang berpengaruh, ada pangkat bangsawan. Sayyidina Hamzah pun pernah meminang Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Ni zaman sebelum Islam, tetapi juga ditolak. Rupanya Sayyidah Khadijah menaruh perasaan kepada Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini ramai orang puji. Orang kata dia ni Al-Amin, seorang yang amanah. Rupa paras Nabi yang tampan, punya akhlak yang baik. Sebahagian penduduk Mekah memanggil Nabi Al-Amin. Sebahagian penduduk Mekah menggelarkan Nabi As-Sadiq, satu orang yang bercakap benar. Maka Khadijah nak tahu, Nabi ni selain daripada mempunyai akhlak yang baik, berkemahiran tak dalam perdagangan ni? Nak tengok pandai tak berniaga? Uruskan barang banyak ni tuan. Bukan berniaga kopiah. Bukan berniaga stokin. Ini berniaga barang yang banyak. Kekayaan Sayyidah Khadijah yang melimpah ruah ketika itu di kota Mekah. Maka Khadijah mencari seorang ketua, pegawai pengurus, general manager dia cari untuk menguruskan ni barang perdagangan dia yang begitu banyak. Maka dia tawarkan kepada Muhammad bin Abdullah ketika itu. Nabi setuju untuk bawa. Nabi tak tahu apa-apa berkaitan apa perancangan Sayyidah Khadijah. Nabi setuju sebab Nabi ada background bisnes yang baik daripada kecil. Nabi melihat Abu Talib, Nabi menyertai beberapa perdagangan. Maka Nabi pun bawa, dan Sayyidah Khadijah ketika itu ada pekerja dia yang ikut juga, iaitulah disebutkan dalam sirah Maisarah. Maisarah ni bukan nama orang. Maisarah ni pemudah cara, pekerja kepada Sayyidah Khadijah. Tuan-tuan sekalian, nak daripada Mekah, nak bawa barang dagangan, nak pergi ke Syam, ambil masa yang lama. Pergi balik berbulan, duduk di sana lagi. Maka Maisarah ni, kita sebutlah macam nama dia Maisarah lah, tapi bukan nama beliau. Seorang remaja lelaki yang mengiringi Rasulullah, juga menguruskan barang dagangan Sayyidah Khadijah. Maka dia duduk tengok Nabi. Cara Rasulullah duduk, cara Rasulullah bangun, cara Muhammad berjalan, cara Muhammad berkomunikasi dengan orang, cara Muhammad berterima kasih, cara Muhammad menguruskan perniagaan, cara Muhammad ibn Abdullah memilih barang yang baik sahaja untuk dijual. Perkara itu semua dilihat dengan teliti oleh Maisarah, dan bila balik Maisarah cerita semua benda ni, membuatkan Sayyidah Khadijah bertambah teruja dan berkenan dengan Nabi SAW, dan jumlah keuntungan juga yang dibawa oleh Rasulullah adalah sangat banyak ketika itu. Nabi berjaya menguruskan barang dagangan Sayyidah Khadijah dengan cemerlang. Maka Sayyidah Khadijah tak segan untuk menghantar rombongan menyatakan hasrat beliau untuk mengahwini Rasulullah SAW melalui bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Dan bapa saudara Nabi Abu Talib pun setuju. Maka berlangsunglah perkahwinan yang paling barakah di atas muka bumi Allah. Khadijah bintu Khuwailid, yang sangat beruntung, wanita yang paling beruntung, yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahawa beliau adalah antara wanita yang paling dikasihi oleh Rasulullah SAW. Anak Nabi 7 orang, tuan-tuan. 6 orang kesemuanya daripada perut Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid.
radhiyallahu taala anha, kecuali seorang saja, iaitu Ibrahim yang Nabi dapat daripada Maryah Al-Qibtiyah, seorang hamba abdi wanita. Jadi mulia Khadijah ni boleh jadi tajuk ceramah. Mulianya Khadijah, bagaimana Khadijah, nanti kita akan tengok, tapi cara ringkas dalam kitab sirah ni, bagaimana Sayyidah Khadijah menyambut seruan Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Okey. Jadi alhamdulillah berlakulah peristiwa Nabi berkahwin dengan Sayyidah Khadijah dan hiduplah pasangan ini, dan kita akan sambung nanti untuk episod yang seterusnya, iaitu satu peristiwa yang besar, Kaabah dirobohkan dan dibina ketika Muhammad ibn Abdullah belum dilantik menjadi Rasul. Kaabah dah ada, cumanya berlaku peristiwa Kaabah roboh dan dibina semula pada ketika itu. Roboh sebahagiannya dan dibina semula. Nantikan episod seterusnya, insya-Allah kita belajar sirah untuk kenal Nabi, untuk sayang Nabi, untuk kita dapat makna hadis yang Nabi sebut, tidak sempurna iman kalian sehinggalah aku hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi kata tidak sempurna iman kalian sehinggalah aku yang paling kalian sayang, lebih daripada anak-anak kalian, lebih daripada ayah kalian, bahkan lebih daripada seluruh makhluk. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat kecintaan tersebut dalam diri kita. Dengan salah satu caranya, wahai Rasulullah, kami membaca kisah sirah kamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantikan episod seterusnya, insya-Allah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.